nikah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, nikah bermaksud akad atau perjanjian yang mengandungi lafaz ijab dan kabul yang menghalalkan pasangan lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan. Dari segi bahasa, menurut golongan Imam Hanafi, nikah bermaksud setubuh, manakala menurut golongan Imam Syafi'i, nikah bermaksud akad yang menjadikan halal hubungan kelamin di antara lelaki dan perempuan. Nikah dari segi syarak pula bermaksud satu akad yang mengandungi hukum-hukum dan syarat-syarat tertentu untuk mengharuskan pergaulan dan menghalalkan persetubuhan. Sebelum membahas isu ini dengan lebih lanjut, saya akan menguraikan terlebih dahulu berkenaan definisi kanak-kanak yang disebut sebagai individu bawah umur atau di dalam bahasa Arabnya disebut sebagai as-sighar. Pertama, definisi kanak-kanak mengikut Undang-Undang Malaysia. Dalam Seksyen 2, Bahagian 1 Akta Kanak-kanak 2001 ada menyebutkan bahawa kanak-kanak ialah seseorang yang di bawah umur 18 tahun. Yang kedua, menurut perspektif Islam, daripada sudut bahasa Arab, Ibnu Manzur di dalam kitabnya Lisan Al-Arab ada menyebut as-sighar dari sudut bahasa bermaksud kurang saiznya atau kurang umurnya, maka dia adalah saghir, iaitu kecil. Ia merupakan perkataan yang berlawanan dengan besar. Seterusnya, sudut istilah, ia membawa maksud suatu ciri yang dikaitkan dengan seseorang manusia semenjak kelahirannya sehinggalah dia bermimpi. Jadi, apakah itu perkahwinan bawah umur? Berdasarkan video-video sebelum ini, telah menceritakan bahawasanya perkahwinan bawah umur atau child marriage dan juga dikenali dalam istilah bahasa Arabnya an-nikahus sighar ialah perkahwinan pasangan, iaitu salah satu daripada mereka ataupun kedua-duanya yang mana berumur kurang daripada 18 tahun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sambung pada dalil yang membolehkan pada perkahwinan bawah umur, iaitu yang pertama kita ambil daripada surah At-Talaq ayat 4 yang bermaksud, dan perempuan dari kalangan kamu yang telah putus dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak terhadap tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah 3 bulan, dan demikian juga iddah perempuan-perempuan yang tidak berhaid. Jadi mana Imam Al-Syawkani berkata dalam ayat wallahi lam yahidna, ini perempuan yang tidak berhaid, ini mereka yang masih kecil dan belum sampai pada usia haid. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa iddah perempuan yang dicerai apabila dia masih kecil atau belum haid ialah sama, iaitu 3 bulan. Kemudian seterusnya dalil daripada hadis, ini seperti mana kisah yang kita tahu daripada hadis riwayat Ibnu Katsir yang mana ketika perkahwinan antara Rasulullah dan Sayyidatina Aisyah, iaitu ketika umur Rasulullah mengahwini Aisyah ketika usia Aisyah 6 tahun. Kemudian tinggal bersama ketika berusia 9 tahun. Kemudian hidup bersama Rasulullah selama 9 tahun sebelum kewafatan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir iaitu daripada ijma' mengatakan bahawa harus untuk menikah di bawah umur. Pendapat yang menyatakan tidak wajar dilakukan perkahwinan tersebut, iaitu perkahwinan kanak-kanak ataupun perkahwinan di bawah umur. Sebahagian para fuqaha berpendapat bahawa perkahwinan kanak-kanak adalah tidak dibolehkan secara mutlak. Mereka berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah An-Nisa ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa innastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwala. Berdasarkan ayat di atas, wajah ad-dalalahnya adalah tanda tamatnya usia kanak-kanak adalah sampainya umur pernikahannya. Sekiranya pernikahan kanak-kanak itu sah, nescaya tamat ini tidak membawa sebarang makna. Selain itu, golongan ini juga berpendapat bahawa
bahawa perkahwinan seperti ini, iaitu perkahwinan kanak-kanak ataupun perkahwinan di bawah umur, tidak mendatangkan sebarang faedah. Ini kerana perkahwinan bertujuan untuk mengadakan muasyarah ataupun pergaulan, menghasilkan keturunan dan juga ketenangan pada jiwa. Kesemuanya ini tidak tercapai melalui pernikahan kanak-kanak. Bahkan boleh jadi padanya mudarat yang berterusan dengan memaksa keduanya berada dalam kehidupan bersama yang berkekalan tanpa mengenal pasti adakah terdapat keserasian di antara mereka. Dalam kes di Malaysia, perkahwinan kanak-kanak berkait dengan norma sosial yang diterima umum. Ia termasuk tekanan untuk berkahwin daripada ibu bapa sendiri, seperti berlaku kehamilan bawah umur dan mengelakkan rasa malu. Demikian juga para fuqaha yang berpegang dengan pendapat kedua ini dalam mengulas berkenaan perkahwinan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Mereka menyatakan bahawa ia merupakan di antara khususiyah, iaitu ciri yang khusus hanya ada pada Rasulullah SAW sahaja. Jadi, menurut kenyataan Mufti Wilayah Persekutuan, dapat kita lihat bahawasanya hukum perkahwinan kanak-kanak hendaklah mengikut undang-undang yang telah ditetapkan di dalam sebuah negara. Jadi, sekiranya hakim mengesahkan untuk membenarkan mereka berkahwin, maka perkahwinan kanak-kanak yang telah menepati syarat-syarat dan rukunnya adalah sah. Namun, jika undang-undang menetapkan had umur yang tertentu bagi seseorang untuk berkahwin, maka hal ini adalah wajib untuk mereka patuhi, dan mengingkarinya boleh memberikan kuasa pada hakim tersebut untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas pelakunya. Seperti mana kita tahu, walaupun hukum berkahwin dengan gadis kecil ini adalah sah, tetapi dengan merenung maksud dan matlamat perkahwinan, maka jelasnya ini menunjukkan sewajarnya kanak-kanak ini yang dikahwinkan mestilah dalam usia yang mampu menanggung hubungan seks ataupun batin dan memahami kesan-kesan yang berlaku selepasnya. Contohnya seperti penceraian, mengandung, nafkah dan sebagainya. Seterusnya, Undang-Undang Islam di Malaysia berkaitan perkahwinan bawah umur. Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 ada menyatakan umur minimum untuk perkahwinan dalam Seksyen 8, iaitu tiada suatu perkahwinan boleh diakad nikahkan di bawah akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada 18 tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada 16 tahun, kecuali jika hakim syar'i telah memberikan kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu. Bagi perkahwinan di bawah umur di negara Eropah pula, umur minimum asas untuk perkahwinan di Eropah telah disebut di dalam artikel 9 Piagam Eropah, iaitu dalam bidang hak kemanusiaan asas. Semua negara anggota bebas untuk mewujudkan peraturan masing-masing dalam menentukan kelayakan untuk seseorang individu itu berkahwin. Tidak ada sebarang kekangan dikenakan kepada semua individu untuk berkahwin sekiranya mereka sudah mencapai tahap umur yang ditetapkan dengan Kesatuan Eropah, iaitu telah mencadangkan umur 18 tahun dipilih sebagai umur minimal, membolehkan pasangan tidak kira lelaki atau wanita berkahwin secara automatik. Di antara semua negara Eropah, hanya Scotland yang memilih umur minimal 16 tahun untuk kelayakan automatik perkahwinan, dengan selebihnya telah menetapkan 18 tahun sebagai had minimal umur. Kebenaran khas yang dikeluarkan oleh setiap negara adalah berbeza syaratnya, iaitu dengan mengambil pendekatan berlainan dalam memantau kes-kes perkahwinan seperti ini. Terdapat 7 negara, iaitu Austria, Belgium, Bulgaria, Perancis, Luxembourg, Spanyol dan Romania. Mereka memerlukan kebenaran daripada pihak ibu bapa serta kebenaran mahkamah sekiranya mahu berkahwin sebelum umur 18 tahun. Dalam sesetengah kes di mana mahkamah telah mendapati berlakunya kes penderaan ke atas pasangan yang ingin berkahwin yang dilakukan oleh ibu bapa mereka sendiri, maka mahkamah telah diberikan kuasa untuk membenarkan perkahwinan itu berlangsung tanpa persetujuan ibu bapa.